Bilangan bab 31. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan terhadap orang Midian ke atas segala perbuatan mereka terhadap orang Israel. Setelah itu, kamu akan dikumpulkan bersama dengan kaum leluhurmu." Kata Musa kepada bangsa itu, "Hendaklah kamu persenjatai beberapa orang daripada kalangan kamu untuk berperang. Hendaklah mereka serang Midian demi menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Hendaklah kamu hantar 1,000 orang daripada setiap suku di Israel untuk berperang." Maka dikerahkanlah ribuan orang Israel yang sanggup berperang, 1,000 orang dari setiap suku. Jadi jumlah seluruhnya 12.000 orang. Musa pun menghantar mereka, yaitu 1,000 orang daripada setiap suku itu, untuk berperang bersama-sama Penihas, anak Imam Eleazar, yang membawa kelengkapan tempat suci, serta segala nafiri yang memberikan isyarat semboyan di tangannya. Lalu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, berperanglah mereka melawan orang Midian dan membunuh setiap lelaki. Mereka juga berjaya membunuh ke-5 orang raja orang Midian, yaitu Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Malahan riwayat Biliam anak Beor juga ditamatkan mereka dengan pedang. Para warga perempuan Midian beserta anak-anak mereka ditawan oleh orang Israel. Semua haiwan, ternakan, dan segala harta benda mereka juga dijarah. Selain itu, semua kota tempat kediaman mereka dan semua perkemahan Midian dibakar. Orang Israel mengambil segala jarahan serta rampasan itu, termasuk juga haiwan dan para tawanan, lalu membawa semua itu kepada Musa, Imam Eleazar, dan umat orang Israel di perkemahan mereka yang terletak di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Kemudian Musa, Imam Eleazar, dan semua pemimpin umat itu pergi menyongsong mereka di luar perkemahan. Akan tetapi, Musa menjadi marah dengan ketua-ketua pasukan, yaitu para pemimpin pasukan setiap 1,000 orang dan para pemimpin pasukan setiap 100 orang yang pulang daripada peperangan. Kata Musa kepada mereka, "Jadi kamu membiarkan semua perempuan hidup? Ingat atas nasihat Biliam. Merekalah yang menyebabkan orang Israel berbuat mungkar terhadap Tuhan, berhubungan dengan perkara Peor, sehingga wabak melanda umat Tuhan. Sekarang, matikanlah semua anak lelaki mereka, juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan lelaki. Tetapi, biarkanlah hidup semua anak perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan lelaki, dan ambillah mereka bagimu. Berkemahlah di luar perkemahan 7 hari lamanya. Hendaklah sesiapa pun yang telah membunuh orang serta menyentuh mayat orang yang tewas itu menyucikan diri pada hari ke-3 dan ke-7. Hal ini berkuat kuasa baik bagi kamu maupun orang tawananmu. Sucikanlah juga setiap pakaian, setiap barang yang terbuat daripada kulit, daripada bulu kambing, serta daripada kayu." Maka berkatalah Imam Eleazar kepada pejuang yang telah pergi berperang, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hendaklah emas, perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam, yaitu segala sesuatu yang tahan api, disucikan dalam api supaya menjadi suci. Tetapi kemudian hendaklah barang-barang itu juga disucikan dengan air pembersih kecemaran. Manakala semua yang tidak tahan api, hendaklah kamu celup ke dalam air. Cucilah pakaianmu pada hari ke-7, maka kamu akan menjadi suci. Sesudah itu barulah kamu boleh masuk ke dalam perkemahan." Tuhan berfirman kepada Musa, "Hendaklah kamu, Imam Eleazar, dan ketua-ketua kaum keluarga umat itu menghitung jumlah rampasan yang telah diangkut, baik manusia maupun haiwan. Bahagikanlah rampasan itu menjadi 2 bahagian, separuh untuk pasukan perang yang telah pergi bertempur, dan separuh lagi untuk seluruh umat.
Daripada pejuang yang pergi bertempur, pungutlah ufti bagi Tuhan, yaitu 1 daripada setiap 500 bilangan manusia, lembu, keldai, serta domba. Ambillah itu daripada separuh bahagian milik mereka, lalu serahkanlah kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sementara itu, dari separuh bahagian milik orang Israel, ambillah 1 daripada setiap 50 bilangan manusia, lembu, keldai, domba, serta segala haiwan, lalu serahkanlah kepada Bani Lewi yang berkewajiban menguruskan kemah suci Tuhan. Maka Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jumlah baki barang rampasan daripada jarahan yang diambil oleh pasukan perang itu ialah 675.000 ekor domba, 72.000 ekor lembu, dan 61.000 ekor keldai. Jumlah perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan lelaki ialah 32.000 orang. Separuh bahagian yang menjadi milik orang yang pergi berperang berjumlah 337.500 ekor domba. Daripada domba itu, 675 ekor diserahkan kepada Tuhan sebagai ufti. Daripada lembu sejumlah 36.000 ekor dan 72 ekor diserahkan kepada Tuhan sebagai ufti. Daripada keldai sejumlah 30.500 ekor, 61 ekor diserahkan kepada Tuhan sebagai ufti. Jumlah orang ialah 16.000, dan 32 orang daripada jumlah ini diserahkan kepada Tuhan sebagai ufti. Kemudian Musa menyerahkan kepada Imam Eleazar ufti yang menjadi persembahan khusus bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Separuh bahagian lagi ialah milik orang Israel, yang dipisahkan Musa daripada bahagian orang yang telah berperang. Separuh bahagian milik umat itu berjumlah 337.500 ekor domba, 36.000 ekor lembu, 30.500 ekor keldai, dan 16.000 orang manusia. Daripada separuh bahagian milik orang Israel itu, Musa mengambil 1 dari setiap 50 bilangan manusia dan juga binatang, lalu menyerahkannya kepada Bani Lewi yang berkewajiban menguruskan kemah suci Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian orang yang mengetuai ribuan tentera itu, yaitu para pemimpin pasukan 1.000 orang dan para pemimpin pasukan 100 orang, datang menghadap Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah pejuang yang ada di bawah pimpinan kami. Tiada seorang pun hilang daripada kalangan kami. Oleh sebab itu, kami membawa persembahan berupa barang-barang emas yang didapati oleh mereka masing-masing untuk dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu gelang kaki, gelang tangan, cincin, anting-anting, dan gelang lengan, supaya diadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan." Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu daripada mereka. Semuanya ialah barang tempaan. Seluruh emas persembahan khusus yang diserahkan kepada Tuhan oleh para pemimpin pasukan 1.000 orang dan para pemimpin pasukan 100 orang itu ialah 16.750 shikal beratnya. Para pejuang itu memang telah mengambil rampasan bagi diri masing-masing. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu daripada para pemimpin pasukan 1.000 orang dan pasukan 100 orang, mereka membawanya masuk ke kemah pertemuan sebagai tanda peringatan bagi orang Israel di hadapan Tuhan. Bilangan bab 32. Bani Ruben dan Bani Gad mempunyai jumlah haiwan ternakan yang sangat besar, dan apabila mereka melihat tanah Yazer dan tanah Gilead, mereka menilai bahwa tempat itu baik untuk ternakan. Maka Bani Gad dan Bani Ruben datang kepada Musa, Imam Eleazar, serta para pemimpin umat, lalu berkata,
Atarot, Dibon, Yazer, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, yaitu tanah yang ditaklukkan Tuhan di hadapan umat Israel. Ialah tanah yang baik untuk ternakan. Hamba-hambamu ini mempunyai banyak sekali ternakan. Kata mereka lagi, Jika Tuhan berkenan, berikanlah kiranya tanah ini kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Jangan bawa kami ke seberang sungai Yordan. jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben, Patutkah saudara-saudaramu pergi berperang, sementara kamu tinggal di sini? Mengapakah kamu membuat orang Israel tawar hati untuk menyeberang ke negeri yang dikurniakan Tuhan kepada mereka? Begitulah yang dilakukan oleh kalangan bapa kamu ketika aku mengutus mereka dari Kades Barnea untuk mengamati negeri itu. Setelah mereka berjalan sampai ke lembah Eskol dan mengamati negeri itu, mereka membuat orang Israel tawar hati sehingga mereka tidak mau masuk ke negeri yang dikurniakan Tuhan kepada mereka. Maka menyalalah murka Tuhan pada waktu itu, dan dia pun bersumpah demikian. Sesungguhnya tiada seorang pun daripada orang yang berumur 20 tahun ke atas saat keluar dari Mesir akan melihat tanah yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kerana mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Tiada seorang pun daripada mereka akan melihat tanah itu kecuali Kaleb anak Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua anak Nun, kerana kedua-duanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Murka Tuhan menyala terhadap orang Israel sehingga dibuatnya mereka mengembara di gurun selama 40 tahun, sehingga habis seluruh angkatan yang berbuat jahat di mata Tuhan. Sekarang kamu bangkit menggantikan kalangan bapa-bapa kamu, sekumpulan orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan terhadap orang Israel. Jika kamu berbalik dan tidak lagi mengikuti dia, maka dia akan membuat umat terlantar lagi di gurun, sehingga kamu akan menyebabkan seluruh bangsa ini musnah. Mereka pun tampil mendekati Musa dan berkata, Kami akan membina kandang-kandang bagi ternakan kami dan kota-kota bagi anak-anak kami di sini. Namun demikian, kami sendiri akan segera mempersenjatai diri untuk maju di depan orang Israel, sehingga kami membawa mereka ke tempat mereka. Sementara itu, anak-anak kami akan tinggal di kota-kota berkubu, terlindung daripada penduduk negeri ini. Kami tidak akan kembali ke rumah kami, sampai setiap orang daripada orang Israel mendapat bahagian harta pusaka masing-masing. Kami pun tidak ingin memperoleh harta pusaka bersama-sama mereka di seberang sungai Yordan sana dan sekitarnya, kerana kami telah memperoleh harta pusaka di sini, di seberang sungai Yordan sebelah timur. Kata Musa kepada mereka, Jika itu yang hendak kamu lakukan, yaitu bahwa kamu akan mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan bahawa semua orang kamu yang bersenjata mahu menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai dia mengusir musuhnya dari hadapannya, dan negeri itu tertakluk di hadapan Tuhan. Maka sesudah itu kamu akan kembali dan bebas daripada kewajipanmu terhadap Tuhan dan terhadap orang Israel. Tanah ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Akan tetapi, jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa terhadap Tuhan, dan ketahuilah dosamu itu akan menimpa kamu. Bangunkanlah kota-kota untuk anak-anakmu, dan kandang-kandang untuk kawanan dombamu. Lalu lakukanlah apa yang telah kamu ucapkan. Kemudian Bani Gad dan Bani Ruben berkata kepada Musa, Hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan oleh tuanku. Anak-anak kami, istri-istri kami, ternakan kami, dan segala haiwan kami akan menetap di sini, di kota-kota Gilead. Manakala hamba-hambamu ini,
yaitu semua orang yang sanggup berperang, akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk berperang, seperti yang tuanku katakan." Kemudian Musa memberikan perintah kepada Imam Eleazar, Yosua anak Nun, dan ketua kaum keluarga daripada suku-suku orang Israel mengenai mereka. Kata Musa, "Jika Bani Gad dan Bani Ruben, khususnya orang yang bersenjata, mahu menyeberangi sungai Yordan bersama-sama kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, dan negeri itu sudah takluk kepadamu, maka berikanlah tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika orang bersenjatanya tidak menyeberang bersamamu, maka hendaklah mereka memperoleh tanah milik di tengah-tengah kamu di tanah Kanaan." jawab Bani Gad dan Bani Ruben, "Seperti yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini, demikianlah akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan. Tetapi bagi kami, tanah harta pusaka kami tetaplah di seberang sungai Yordan ini." Lalu kepada mereka, yaitu Bani Gad, Bani Ruben, dan separuh suku Manasye, anak Yusuf, Musa memberikan kerajaan Sihon, raja Bani Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, meliputi negeri serta kota-kotanya, termasuk kota-kota di sekeliling negeri itu. Kemudian Bani Gad membina Dibon, Atarot, Aroer, Atarot Sofan, Yezer, Yogbeha, Bet Nimra, dan Bet Haran menjadi kota-kota yang berkubu dan tempat bagi segala kandang bagi kawanan domba mereka. Bani Ruben pula membina Hesbon, Eliale, Kriataim, Nebo, Baal-Meon, nama-namanya diubah, dan Sibma. Lalu kota-kota yang dibangunkan mereka itu diberikan mereka nama lain. Bani Makir anak Manasye pergi ke Gilead, lalu merebut tanah itu dan mengusir Bani Amori yang tinggal di sana. Musa memberikan Gilead kepada Makir anak Manasye, dan dia pun tinggal di sana. Yair, seorang daripada keturunan Manasye, pergi merebut kota-kota kecilnya dan menamainya Hawot Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan kampung-kampungnya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri.